صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Biyadihil khairu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qudwatana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأدعو الله أن يجعلنا من عبادك المؤمنين المخلصين ومن الفائزين في الدارين آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا وفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق وأعذنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى في لطف وعافية يا رب العالمين. اللهم آتنا في كل حين أفضل ما آتيت أو تؤتي عبادك الصالحين مع العافية التامة في الدارين آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, saya syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia dan beri kepada saya. Khususnya Allah Subhanahu wa taala jemput saya sampai kepada ini tempat kali yang kedua. Saya bila satu daripada nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tak boleh nak balas, tak boleh, tak ada harga nak bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dengan tidak rahmat Allah, saya tak dapat nikmat ini. Tapi tuan-tuan tak tahu yang saya rasa nikmat, iaitu saya bertolak dari ke Palima Garang sana jam 7.10 lebih kurang, sampai ke sini jam 7.45. Ini rahmat yang besar bagi saya. Kalau tuan-tuan, saya tetap tak dapat rahmat ini. Boleh rahmat ini? Tak boleh kan? Tak boleh. Kena 1.5 jam paling kurang. Saya boleh rahmat
40 minit, 35 minit saja saya dapat rumah. Ini rumah besar oleh saya. Saya naik kapal tidak terbang. Sampai kapal terbang, kapal tak terbang. Satu rumah besar lah. Tak pernah saya dapat nikmat ini lah. Ini awal nikmat yang saya dapat. Pada malam ini, apa yang patut kita sentuhkan, saya kata seperti pengurusi Haji Zul kita kata kita sambung dengan yang dulu. Tapi begitulah, saya ingat saya bukan ahli di dalam ini bidang, yang saya kehendaknya tuan-tuan, puan-puan, usaha cari yang lebih pandai, lebih berkeilmuan daripada saya. Cuma saya hari ini sebagai buat silaturahim, dengan kata lainnya bukan faedah untuk tuan dah, faedah untuk saya lah. Saya datang ni faedah untuk saya, bukan faedah untuk tuan. Cuma bila sampai kita berbincang, berbual sedikit sebanyak, apa yang saya boleh sampai adalah sedikit sebanyak ilmu yang Allah taufik dan hidayah kepada saya. Qadar yang saya sampai itulah, mana kemuncak yang saya bagi saya ni, yang saya sampai ni itu kemuncak. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tajuk akidah, satu perkara yang usul di dalam agama, perkara pokok di dalam agama. Kalau kita belajar di dalam ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada hadis yang terakhir, yang Sayyidina Jibril datang kepada Rasulullah sebagai buat kesimpulan agama. Yang kita masyhur hadis Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah berbentuk dengan seorang lelaki. Jibril sandar lutut beliau kepada dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil Jibril bertanya Rasulullah dengan kata mal iman, apakah iman? Mal Islam, apakah Islam? Mal ihsan, apakah ihsan? Mata sa'ah, bilakah nak kiamat? Empat soalan daripada Sayyidina Jibril. Selepas daripada Sayyidina Jibril bercerai daripada itu majlis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya para sahabat, adakah kamu kenal? Adakah kamu tahu siapa yang menanya? Jawab sahabat Rasulullah, kata Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Sayyidina Rasulullah cerita, kata itulah Jibril, dia datang untuk mengajar akan kamu agama atau agama kamu, sebagai buat kesimpulan agama sepanjang dakwah Rasulullah SAW 23 tahun, iaitu agama tercantum di dalam iman, Islam, ihsan, dan tak payah tahu alamat kiamat, tak payah tahu kata kiamat bila. Kalau kita nak tahu Qurun 15 tahun 2013 sudah lepas dah nak kiamat, berapa kali nak kiamat. Itu bukan pokok agama kita, tak payah kita tahu. Kita tak tahu kata nak kiamat bila tu bukan rukun agama. Rukun agamanya wa hum bil akhirati hum yuqinun, wa bil akhirati hum yuqinun. Itu pokok agama. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka itu yakin dengan ada negara yang kemudian, negara yang akhir, negara di hujung. Tak ada negara selepas daripadanya. Itu pokoknya. Maka
Satu daripada agama yang besar iaitu iman. Iman ni lah pada istilah ulama dia panggil aqidah. Aqidah. Kalau yang penting, kalau yang besar sekali. Kerana bila kita tak faham masalah akidah, tak faham masalah iman, kita tidak dibilang daripada kumpulan orang yang beriman. Silap kita di dalam akidah boleh membawa kita kepada kufur, membawa kita kepada kesesatan. Wal'iyadzabillah. Kalau kita silap di dalam pokok akidah, kita jadi kufur. Kalau kita gelincir di dalam pokok akidah, itu boleh jadi badannya berdosa ataupun sesat, ataupun tak dikatakan berdosa, tak dikatakan sesat. Yang penting usul. Kita kena tahu di dalam akidah, sebagaimana saya sebut dulu, dua kita. Bila satu dia panggil usulul aqidah, yang kedua dia panggil furu'ul aqidah. Mana usul aqidah? Akidah yang sabit dengan dalil qat'i. Akidah yang diijma' di atasnya oleh segala firqah Islamiyah, yang tidak ada perselisihan, perbezaan padanya. Itu dibilang usulul aqidah, pokok aqidah. Iaitu di antaranya beriman dengan kewujudan Allah, dengan ada Allah, dengan sedianya Allah, dengan kekalnya Allah, dengan mukhalafahnya Allah, dengan hawadith yang kita belajar sifat yang 13, dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, ilmu Allah, mengetahui Allah, hidup Allah, dengar Allah, melihat Allah, bersifat dengan sifat kalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibilang pokok. Siapa yang menyalahi yang tersebut, kita boleh hukum kata kafir. Wal'iyadzabillah. Oleh itu kita kena hati-hatikan buku-buku pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada menyalahi, berbeza daripada perkara yang tersebut. Kena hati-hatilah. Di antaranya kita kena hati masalah kidam, sedia. Itu kena hati-hatikan. Di antara buku yang sampai kepada negara kita ini, sampai kepada tanah air kita Melayu ni, buku yang mengisbatkan kidam yang bagi yang lain daripada Allah. Tidak ada bersifat dengan kidam dengan mana tidak ada awal bagi wujudnya, tidak ada permulaan bagi adanya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Tiba ada satu pendapat mengatakan ada perkara yang kidam yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu alam. Tetapi dia tak isbatkan alam yang tertentu. Dia mengatakan tidak ada satu alam, melainkan ada satu alam yang sebelumnya. Tidak ada alam yang sebelumnya, melainkan ada alam yang sebelumnya. Itu dibilang kidam now di sisi mereka. Itu dibilang salah. Imam Ghazali hukum kufur. Bithalatatin kafarul falasifatul ida fi nafiha wahya haqiqan musbatah. Dengan 3 perkara jadi kufur ahli falsafah, ahli sains. Dengan sebab 3 perkara mereka jadi kufur pada menafikan, sedangkan 3 perkara adalah perkara yang disabitkan. Di antaranya Imam Ghazali bilangnya iaitu 3 perkara. Dia bilang hudusu awadin, ilmin bijuz'iyin wa hudusi awadin. Baru alam
Baru alam ini perkara yang sabit. Siapa nafikan baru alam, kata alam qadim, dibilang orang itu dibilang kufur wal'iyadzubillah. Kitab yang seperti itu kita kena jaga. Pendakwah yang untuk ajak kepada itu kita kena jaga-jagalah. Di antara kitabnya syarah bagi Tahawiyah. Syarah bagi Tahawiyah, mantan akidah Tahawiyah itu adalah kitab bagi Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sangat-sangat bagus untuk kita mengajar akidah. Kerana akidah yang dibina, akidah yang betul, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana Imam Abu Ja'far Al-Tahawi setengah daripada ulama salaf, daripada ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, dia himpun di dalam akidah itu sebagai akidah 3 tokoh agama, 3 tiang agama, iaitu akidah bagi Imam Abu Hanifah dan anak murid bagi Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sebagai akidah as-salafus salih. Tetapi syarahnya bagi Imam Ibnu Abil Izzi yang dibangsa kepada mazhab Imam Abu Hanifah juga, tetapi dia yang sebenarnya tak betul, bukan daripada orang yang betul-betul bermazhab Imam Abu Hanifah. Kerana syarah dia tu ke arah tajsim, ke arah tashbih Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Di dalam buku tersebut dia mengisbatkan alam qadim. Di antara buku-buku yang patut kita kena hati-hatikan kerana menyentuhkan pokok dasar akidah, iaitu buku yang dinama buku Tauhid tetapi dinama dengan Sunnah. Itu kena jaga-jaga. Di antaranya kitab Sunnah yang dibangsa kepada anak bagi Imam Ahmad, Abdullah, anak bagi Imam Ahmad. Kitab Sunnah yang dikarang oleh Khallal. Kitab Sunnah yang dibangsa kepada Lalaka'i. Kitab bagi bagi Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Itu siapa nak bagi Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Siapa nak tahu, nak kenal tajsim betul-betul, nak kenal musyabbihah betul-betul, cuba baca kitab sudah. Kitab Utsman Ad-Darimi. Saya belum daripada saya dikongsi dibaki oleh pendakwah Mujassimah kat sana. Kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, kitab ni dia bagi dengan percuma. Dia agak-agak kata kita orang sebagai orang untuk buku pondok ni tak sampai buku-buku itu kepada kita. Tauhid Ibnu Khuzaimah dan umpamanya, dia bagi supaya kita terpengaruh dengannya. Saya baca buku Tauhid Ibnu Khuzaimah, saya tercengung di masa itu. Macam mana ada orang yang selalu kita ada disebut pada lidah-lidah kita, tapi macam mana isi kandungan dia tu jauh dengan yang kita belajar. Saya pun tak ada ilmu, saya diam kat saja baca tu, diam. Tapi saya diam, saya tunggu taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggu taufik lah, tunggu taufik macam mana. Akhirnya alhamdulillah didapati bahawasanya kitab Tauhid bagi Ibnu Khuzaimah, Imam Fakhrul Razi dia kata bukan kitab Tauhid, kitab Syirk, kitab syirik. Sebab tanggal tu ulama kita. Maka orang Mujassimah dia terpedaya dengan kitab itu. Akhirnya Ibnu Khuzaimah dia ada buat rojamkan, tarik balik akidah itu. Ibnu Khuzaimah sendiri tarik balik akidah dia. Oleh itulah
bagi saya untuk sebagai jadi pedoman kepada kita, apa-apa yang dikatakan mesti kita faham, mesti kita usaha supaya kita dapat tahu sumber rajakan yang dia kata. Itu bagi pengalaman saya. Sebab kalau semata-mata ucapan itu, boleh jadi yang dia kata tu tempat sumber, tempat ambilan dia tu dia silap faham ke, dan umpamanya silap faham atau dia tak faham, boleh jadi. Tapi kalau kata tak faham tu, kita payah nak terima sikit lah. Orang-orang alim ni tak faham macam mana, kita payah nak terima. Tapi benda ni, kalau tuan-tuan boleh lahak sendiri contoh, rasa tak ada keberatan. Rasa tak keberatan. Susah sikit nak lahak contoh. Saya baca pada, saya baca oleh tu saya boleh sentuh. Di antaranya, di antara kalau kita baca kitab-kitab yang tersebut tadi, kita dapati bahawasanya banyak perkara yang rasanya dia tak mantap, tapi hakikatnya jadi dia mantap, tapi ada faktor yang lain, sebab-sebab yang lain. Di antaranya dia sebut kata makna istawa misalnya. Istawa tidak ada istawa dengan makna memerintah, tidak ada dengan makna istaula. Adakah betul bila kita ulang kaji, ulama kita ulang kaji, didapati bahawa pendapat itu jauh daripada al-haq? Tak betul. Kerana ada di dalam bahasa Arab, banyak orang Arab cakap istawa dengan makna istaula dengan makna memerintah. Banyak yang masyhur bagi kita nya, penyair yang masyhur, syair yang masyhur, qad istawa bishrun 'ala al-'iraqi bi ghairi sayfin wa damin muraqi. Di antaranya falamma alawna wastawayna 'alaihim ja'alnahum mar'an linasrin wa nasiri. Beberapa cakapan orang Arab, mana istawa dengan mana istaula, makna memerintah, makna mengerasi, makna tinggi dengan makna mengerasi. Di dalam Al-Quran pun ada guna la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Jikalau ada serta Allah Subhanahu wa ta'ala, law kana ma'ahu aliha, jikalau ada serta Allah beberapa Tuhan, la'ala ba'duhum 'ala ba'd, nescaya mengerasi oleh setengah meninggi, yakni melawan ni setengah dengan di atas setengah yang lain. Mana bukan kata meninggi ala mana duduk ke atas, bukan, mana mengerasi. Itu nyata kata mereka yang kata tidak ada istawa melainkan makna jalasa, istaqarra, makna qa'ada, itu silap dan salah paling kurangnya. Tak betul. Ada di sana dan masyhur bagi kita yang saya sebut dulu, bukan selalu masyhur kata mazhab salaf tidak ta'wil. Mazhab salaf tidak ta'wil. Ta'wil adalah mazhab khalaf. Itu masyhur bagi kita. Tetapi pada hakikat, benda yang pada alam kenyataannya banyak daripada ulama-ulama salaf kita, dia menakwilkan, dia mentakwilkan Al-Quran. Maksud takwil ialah
menyatakan makna yang dikandaki daripada ayat-ayat Allah, daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak berapa teras, yang tak boleh faham dengan secara sepitah lalu. Dengan secara sepitah lalu, dengan secara cepat-cepat kita tak boleh faham. Ulama kita mentakwilkan, yakni menerangkan makna yang dikandaki, makna yang lain daripada yang kita faham sepitah lalu. Itu takwilnya. Tak payah banyak. Contohnya, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, seorang daripada sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhuma, banyak sekali kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir, dia mentakwilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti dia mentakwilkan nasullaha fa nasiyahum. Orang-orang kafir terlupa ataupun melupa akan Allah Subhanahu wa taala. Dia terlupa akan Allah, dia tak ingat kepada Allah. Fa nasiyahum, maka Allah pun terlupa akan mereka itu. Makna yang sepitah lalu kita faham bahawasanya Allah Subhanahu wa taala terlupa akan orang kafir. Allah tak sedar kata ada orang kafir kat sana. Satu kumpulan daripada makhluk dia orang kafir yang berada di dalam neraka dan di dalam azab. Segera fahamnya sebab nisyan. Nasiyah makna nisyan, makna terlupa, seperti kita terlupa anak kunci, sawi, terlupa nak tutup air, itu dipanggil terlupa pada di dalam lugah. Hilang ingatan pada az-zakirah, hilang ingatan daripada memori yang ada di dalam kepala. Delete dah yang ada dalam memori kita, tak delete. Ataupun dia hidup dalam fail lain, tak ada duduk dalam fail yang satu, kita cari tak jumpa. Itu dia bila lupanya. Itu mana nisyan. Tetapi bolehkah kita bangsa kepada Allah nisyan? Kita nak kata Allah bersifat dengan satu sifat nisyan kerana Al-Quran mengatakan Allah bersifat dengan nisyan. Nasullaha fa nasiyahum, tak boleh sama sekali. Di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dan mana-mana firaq pun tak boleh. Kerana itu bukan murad daripada kalam Allah, bukan murad Allah, bukan tujuan Allah dengan itu kalam. Apa murad? Itulah ta'wilnya. Itu ta'wil. Ibn Abbas kata fa nasiyahum, nisyan dengan mana? At-tark, mana tinggal di dalam azab. Fa nasiyahum yani fatarakahum fil azab. Allah tinggal mereka itu di dalam azab. Tetapi bila kita kembali kepada bahasa Arab, kita dapat tahu kerana apakah boleh Allah takbir, Allah cakap seperti demikian. Kerana ada hubungan kalau kita belajar di dalam segi bahasa untuk nak faham bahasa Arab, dia panggil alaqat. Ada alaqat. Kita nak belajar di dalam satu ilmu, nama dia ilmu balaghah. Ilmu balaghah dia mengandungi 3 ilmu. Bila kata balaghah dia ada 3, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu al-badi'. 3 ilmu. Orang nak faham bahasa Arab, nak faham betul-betul bahasa Arab, wajib belajar ilmu balaghah. Kalau tak belajar ilmu balaghah, tak faham sama sekali bahasa Arab. Bukan nahwu sorah ni satu juzuk daripadanya. Belasan ilmu kita kena belajar. Di antara yang penting kita kena belajar ilmu al-adabul arabi, adab Arab, cara uslub Arab bercakap. Kita kena tahu ada hubungan. Tinggal dengan makna terlupa ni dia ada hubungan. Kalau tak ada hubungan, tak boleh kita nak tahu, tak boleh nak faham. Dia kena ada hubungan. Hubungan macam mana? Hubungan tinggal di dalam azab. Hubungan dia ada musyabahah,
ada menyamai di antara kedua-dua. Antara tinggal dengan mana terlupa ada sama. Kita tinggal kunci kita ke atas almari, sama kita terlupa kunci kita ke atas almari, sama-sama kita tak ambil belaka. Biar dia dekat situ. Kalau kita terlupa pun kita tak ambil. Kalau kita tinggal kat situ pun kita tak ambil, sama serupa kat situ. Oleh itu boleh tak ambil. Sok cakap kata fanasiyahum, tak kata fatarakahum. Kalau Allah kata fatarakahum, boleh cakap begitu, tapi tidak balaghah. Tak sedap di dalam cakap, di dalam penyampaian semacam tuan-tuan dengar saya cakap tak sedap. Kerana saya cakap ni nak cakap supaya jadi balaghah, supaya jadi isi yang dalam, tak boleh. Kerana saya tak faham, tak pandai bahasa Melayu. Kalau saya pandai, saya boleh cakap dengan cara yang lebih dalam lagi. Tapi saya nak cakap tak boleh. Saya cakap untuk beri faham saja. Saya cakap dengan cara seperti Al-Quran tak boleh. Kerana bila dah kat sana, orang kafir nasiyallah, nasullah, kafir terlupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mesti kena jawab fanasiyahum. Kalau kata aku nak tinggal muka situ, tak betul, tak sedap. Saya pernah buat banding contoh pada kali yang dulu yang bahkan seorang jemput kita untuk ke rumah dia untuk dakwah, kenduri kahwin anak. Jemput kita pergi ke nama dia, ke kenduri dia. Kita sibuk, kita tak pergi. Bila kali yang giliran kita kahwin anak, kita jemput dia. Dia pun dia kata masa dulu dia terlupa nak mari kenduri aku, hari ni pun aku terlupa nak pergi kenduri dia. Kalau dia kata dulu dia lupa kenduri aku, hari ni aku tak mau pergi ke kenduri dia, itu cakap biasa. Tak sedap lah. Kalau kita dengar tak sedap. Kalau kita dengar kata dia terlupa nak mari kenduri aku, hari ni aku terlupa kenduri dia, oh sedap dia cakap gitu. Harap dia banding cakap sedap, kita banding makan sedap. Harap dia banding cakap siapa sedap. Yang saya sebut dulu, dia tanding cakap pasal dia jual cakap. 1 bulan pasal dia sukul ukaz, pasal ukaz 1 bulan dia buka, 1 bulan tiap-tiap hari dia jualnya cakapan. Dia tanding cakapan. Tanding siapa cakap sedap. Di antara masyhur juga Imrul Qais, dia mensifatkan kuda dia mifarrin mudbirin muqbilin ma'a. Dapat nombor 1, dia sifat kuda dia dengan sifat bohong. Tapi bohong pun di mana bukan bohong kalau kita faham betul-betul bohong, tapi hakikat dia nak royak. Ini sifat yang kelebihan dia cakap. Kuda dia ni lari, serang, hadap depan, paling belakang di masa serentak. Wah, kuda dia. Pak kuda siapa boleh buat macam tu? Kuda dia ni boleh hadap, boleh kosda, bukan kosda, undu kosda. Dan serai pun boleh, di masa sama tu boleh cukup kuda dia. Balaghah dia bercakap. Kalau kita bagi bohong lah. Kalau tak bohong, ya tak sedap cakap. Tapi bohong yang hakikat. Macam kita kata ke Rasulullah kan, Ashraqal badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Dengan kata tala'al badru, ashraqal badru, sama. Lebih tinggi lagi, anta syamsun, anta badru, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Bukan,
itu kalau kita tengok sepitah lalu bohong betul-betul lah. Tapi bahasa Arab tak boleh, kerana cara cakap dia macam tu betul dengan bahasa Arab. Anta engkau ya Rasulullah syamsun, matahari. Anta engkau Rasulullah badrun, bulan penuh purnama. Mananya Rasulullah matahari? Matahari lain pada Rasulullah. Tapi oleh kerana nak sangat-sangat tinggi sifat Rasulullah, engkau seperti matahari, engkau seperti bulan. Itu makna dia, itu ta'wilnya. Maka Al-Quran dia untuk nak melemahkan orang Arab tiru dia mesti tinggi daripada segala cakapan yang lain. Itulah jadi Al-Quran mu'jizat. Itu kita kena kenal. Oleh itu, bila orang yang mengatakan tidak ada ta'wil Al-Quran langsung, Quran dipakai zahir, itu orang yang tak faham bahasa Arab. Tak faham bahasa Arab tu. Orang faham bahasa Arab wajib ta'wil. Kerana Quran bahasa Arab. Oleh itulah orang salah, kalau kata orang salah tak ta'wil, emangnya orang salaf itu dia jahil dengan bahasa dia. Emangnya ada kalanya kita tak tahu pentakwilan orang salaf itu. Bila kita tak tahu, silap kita cakap aku tak tahu, sepatut kita kata. Tapi kita kata orang salaf tak takwil, itu salah. Sepatut kita kata aku tak tahu, kata ada orang salah ta'wil. Itu sepatutnya. Sebagaimana kata ini tidak ada dikerja oleh Rasulullah, tidak ada di dalam hadis Rasulullah. Sepatut kena kata aku tak tahu ada hadisnya, aku tak tahu ada buatnya Rasulullah. Itu sepatut kena kata begitu. Sebab kerana ada di sana, yang kita kata boleh jadi ada di sana, apatah lagi ada sungguh yang dibuat oleh Rasulullah, yang dikata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dapat bukti beberapa perkara kan? Kata perkara ini tidak dikerja oleh Rasulullah, tidak ada di dalam hadis Rasulullah, kerana itulah bid'ah dalalah. Bila kita kembali kepada hakikat, didapati ada di sana perbuatan Rasulullah, ada di sana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, tidak ada zikir selepas daripada solat. Rasulullah tak kerja zikir lepas pada solat. Bila kita kembali, tak ada ke Rasulullah berzikir lepas pada solat? Puluhan hadis Rasulullah berzikir lepas daripada solat. Puluhan hadis. Kalau di dalam agama kita tak nanti puluhan, satu hadis pun boleh kita berhujah, boleh kita buat dalil dah. Tidak boleh berdoa kemudian daripada solat. Tak boleh berdoa dengan secara jamaah kerana Rasulullah tak dikerjakan. Bila kita kembali kepada hadis-hadis Rasulullah, kita dapat bahawasanya Rasulullah mengarahkan kita supaya kita berdoa selepas pada solat. Dan Rasulullah pun beberapa banyak keadaan dia berdoa selepas daripada solat. Kita kata tak ada, tak betul lah. Begitulah masalahnya. Kata orang salaf tidak takwil. Orang salaf tidak takwil itu tidak betul, kerana di sana banyak daripada orang salaf itu dia mentakwil. Kalau nak tahu buktinya, cuba baca di dalam tafsir orang salaf sendiri, Ibnu Jarir Al-Tabari. Dia wafat tahun 311 Hijriyah. Dia memang daripada orang salaf. Memang orang salaf betul-betul lah dia, kerana dia mati tahun baru masuk tahun Qurun yang ke-4 11 tahun. Dia di dalam 300 tahun lah dia. Dia menamakan kitab dia pun tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, nama kitab apa? Ingat?
tak tahu isi pun kita tahu nama pada cukuplah. Buku tu kita tak tahu. Al-Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Nama dia Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Bahasa kita kan kitab yang menghimpunkan keterangan, menghimpunkan segala tafsir, huraian, menghimpun segala huraian. Himpun kitab ini untuknya berkenaan fi ta'wili ayil Quran, pada mentakwil akan ayat-ayat Al-Quran. Nama dia pun dia tak nama ta'wil dah.